Disebabkan oleh laptop ni sangat ringan dan pack dengan powerful internal punya specs, korang memang boleh buat kerja kat mana saja korang berada. Inilah dia antara laptop yang terbaru daripada Acer, iaitu Acer Swift 3. Ini adalah versi yang terbaru, iaitu versi 16.1 inch. So dia ringan, nipis, tapi dalaman dia. Sebelum kita pergi lagi jauh pasal laptop ni, jom kita pergi ke sesi unboxing dulu. Alright, so itulah unboxingnya. Aku nak beritahu korang yang laptop ni, kalau seperti yang korang boleh nampak dah sebenarnya, design dia sangat-sangat minimal. Dia tak ada lining-lining ke. Dia memang like standard punya laptop yang kalau pencuri tengok pun dia macam, ni laptop ni okey ke? Nak curi ni? Macam tu. Sebab tak ada apa yang menarik daripada segi luaran, tapi dari segi dalaman dia adalah laptop yang powerful. Jadinya sangat-sangat sesuai untuk orang macam aku yang sangat-sangat suka dengan minimal design. Kalau skin made, ada kemungkinan besar untuk korang punya laptop tu untuk mereput in time. Tapi disebabkan oleh dia punya luaran ni macam besi, alright? Dia like silver, shiny silver. Tapi dia punya shiny tu bukan jenis yang melekatkan korang punya minyak muka ke apa, minyak tangan kat dia punya surface. Dia adalah matte silver. Full HD 1080p screen resolution. Okay, ini yang paling aku rasa antara benda yang kalau korang seorang designer ataupun fotografer, korang akan ambil serius dan mungkin consider untuk beli laptop ni. Sebab apa tahu? Dia punya screen ataupun dia punya like monitor yang melekat dengan laptop ni, dia punya screen adalah 100% sRGB IPS panel. Oh, satu lagi ni benda nak tambah berkenaan dengan dia punya screen ni. Screen ni adalah matte. Cumanya kalau korang view depan macam ni, dia punya colour still okay. Tapi kalau korang sengit sikit macam ni, dia nampak gelap sikit. Dia tak nampak betul-betul terang. Kalau korang betul-betul menghadap depan macam ni, baru dia nampak terang dan jelas untuk korang buat kerja. Untuk keyboard dia, bila aku typing, dia macam okey je. Dia standard laptop punya sizing, standard laptop punya feel. Tak ada anything yang special sangat berkenaan dengan dia punya keyboard. Walau bagaimanapun, touchpad dia sizing dia agak besar. Bukan standard touchpad yang selalu kita nampak dekat laptop yang lain. Mungkin disebabkan oleh laptop ni dia memang fokus on like designers, photographers, video editors. So sebagai contoh, korang travel dan korang terlupa bawa mouse ke, ataupun korang tak nak keluarkan mouse susah-susah kemas balik benda semua, korang boleh just buat editing hanya menggunakan dia punya touchpad. Tapi kalau korang nak buat gaming, memang tak adalah nak guna touchpad je. Kalau nak gaming still kena pakai mouse lah cerita dia kan. Sebab security untuk laptop ni agak powerful disebabkan oleh dia menggunakan fingerprint scanner untuk buka laptop. Untuk bukan buka laptop, dia macam masuk ke dalam laptop. Korang faham kan? Aku tak perlu explain kan? So korang tak perlu risau kalau ada orang lain cuba untuk masuk ke dalam laptop ni. Security dia bagus and sangat berguna untuk pastikan data yang ada kat dalam laptop ni safe and secure. Untuk bahagian connection pula, dia ada dua USB 3.2, ada satu USB Type-C. Laptop ni masih muat untuk letak korang punya headphone ataupun earphone yang menggunakan 3.5mm headphone jack, dan ada satu port untuk cucuk HDMI. Kalau korang nak guna second monitor ke third monitor ke sambil menggunakan laptop ini dalam masa yang sama. Walaupun nipis, walaupun kecil, dia ada prosesor yang sangat bagus untuk render korang punya video, iaitu Intel Core i7 11th generation. So bila digunakan prosesor i7 11th generation ni, dia punya gigahertz ataupun kelajuan CPU yang ada kat laptop ni cukup laju untuk render video korang dengan baik. Jadi dengan laptop ni takkan ada isu dengan masalah rendering timing sangat lama, dan juga tak ada isu korang punya FPS dalam game tu jadi sangat-sangat rendah. 3.3 GHz dan boleh boost sehingga ke 4.8 GHz laju. Yes, dia punya CPU i7 11th generation ni sangat laju. Untuk RAM pula yang dah ada kat dalam laptop ni adalah sebesar 16GB disertakan dengan 512GB SSD. Mau masuk, laptop ni boleh handle multitask dan korang boleh buka application dan juga laptop ni dengan laju. Dia disertakan dengan Intel Iris Xe yang di-develop oleh Intel sendiri. So dia ada Intel punya CPU, dia ada juga Intel punya GPU. So bila dua perkara ini di-develop oleh company yang sama, dua device ni boleh communicate dengan each other dengan lebih baik dan berikan korang prestasi yang lebih
baik. Aku dah test main dekat Valorant, aku dah test main dekat CSGO, aku dah try test main dekat Call of Duty Warzone. Ketiga-tiga game yang dah dicuba itu semuanya berikan result yang baik. Aku dah gunakan laptop ni selama sebulan, so aku dah test capability battery. Laptop ni bila korang buat kerja like straight tanpa kabel, laptop ni boleh bertahan selama 7 jam. Buat kerja tau, bukan video rendering. Buat kerja sebagai contoh typing, buat invoice, scroll YouTube, scroll Facebook. Kalau korang buat video editing, buat video rendering ataupun gaming, laptop ni boleh bertahan daripada 2 ke 2 jam setengah ataupun 2 ke 3 jam. Okey, ada satu benda yang memang ditekankan oleh company Acer berkenaan dengan laptop ni, iaitu diorang punya Wi-Fi connection. Wi-Fi connection yang disetupkan dekat dalam laptop ni adalah Wi-Fi 6 EX201. Okey, bagi siapa yang tak tahu, itu adalah device yang dah diinstall kat dalam laptop ni untuk berikan korang connection yang lebih stabil, untuk berikan korang internet connection yang lebih laju. Tapi nasihat aku secara personalnya adalah bila korang bergaming, pastikan korang connect LAN lah kot, itu lebih selamat. Mungkin disebabkan oleh laptop ni dia tak ada LAN cable connection, korang kena guna adapter USB-C to Ethernet punya connection untuk korang guna korang punya LAN cable for this laptop. Mungkin sebab itu kenapa diorang equip dengan latest teknologi untuk Wi-Fi connection. Ini pula adalah hasil rakaman webcam untuk laptop ni. Alright, apa-apa webcam pun, kalau korang punya setting lighting dekat keadaan keliling agak gelap, quality dia akan agak jatuh. Tapi kalau korang gunakan webcam dalam keadaan yang terang, sebagai contoh dekat luar ke, ataupun dekat tepi beranda ke, dekat tepi pintu ke, ataupun korang ada setting lighting korang sendiri, webcam dekat dalam laptop ni dah sangat-sangat bagus, especially kalau korang nak gunakan sebagai online meeting ataupun online class. Ada details yang korang perlu tahu berkenaan dengan laptop ni. Alright, dia dah ada pre-installed Microsoft Office, Home and Student. Tapi via activation lah, dia tak ada terus ada, korang kena install sendiri. So korang tak perlu beli dan purchase, dan memang ada dah kat dalam ni. Korang just install, activate dan terus guna. Ada 2 years local warranty dan ada first year international warranty. Sebelum aku pergi ke conclusion, aku nak terima kasih dekat Taiwan Excellence kerana berikan laptop ni untuk aku review. Bagi yang tak tahu, Taiwan Excellence ni dia macam brand approval, macam SIRIM. Kalau tak ada SIRIM dekat helmet, maksudnya helmet tu tak sah lah. Jadinya bila sesebuah produk tu ada Taiwan Excellence punya COP ataupun approval dekat Taiwan, membawa maksud produk itu cukup bagus. Sebabnya produk-produk yang dapat Taiwan Excellence Award ni adalah produk-produk yang jenis ada innovation, ada pembaharuan daripada produk-produk lain yang ada kat dalam pasaran. Konklusi yang aku boleh berikan berkenaan dengan laptop ni, aku rasa korang dah dengar banyak kali dah aku sebut. Kalau korang adalah designer, kalau korang adalah fotografer, video editor, laptop ni berbaloi beli disebabkan oleh dia punya screen, disebabkan oleh dia punya processor. Kalau korang betul-betul nak invest on a laptop, aku rasa laptop ni pilihan yang bagus. Dan lagi bagus kalau korang adalah editor, designer, dalam masa yang sama gamer pula tu kan. Korang tak perlu fikir panjang lah, macam laptop apa yang aku nak beli untuk aku upgrade aku punya workstation, untuk aku boleh travel, laptop yang ringan, screen yang bagus, aku boleh buat kerja dalam masa yang sama, aku boleh gaming dengan rasa tenang dan bahagia. Inilah laptop Acer Swift 3 16.1 inch. Aku rasa itulah yang aku boleh kongsi yang korang berkenaan dengan laptop ni. Kalau korang berminat dengan laptop ni ataupun nak tahu dengan lebih detail ataupun nak baca spek untuk laptop ni sendiri, aku akan sediakan semua link itu di bahagian description. Aku akan jumpa korang semua dekat video review yang seterusnya. Thank you guys. Take care. Be safe.